Okey, baik. Kita sambung dengan part 3 iaitu financial ratio yang ketiga, leverage or debt ratio, di mana dia mengukur keupayaan ataupun berapa banyak hutang yang dia ada. Ya. Okey, yang pertama adalah debt ratio. Debt ratio ini kita kira berdasarkan total liabilities. Liabilities ni hutang dia, ya, dibahagikan dengan total asset. Total liabilities maksudnya liability jangka panjang campur liability jangka pendek. Yang ini jawapan dalam bentuk percentage. Higher ratio reflect the higher amount of debt to finance asset. Ya. Jadi dia menggunakan ataupun dia mendapatkan aset-aset dia tu dengan menggunakan hutang. Kedua, debt to equity ratio. Berapa banyak hutang ni dibandingkan dengan equity dia. Pengiraan dia total liabilities bahagi dengan common stock equity. Ya. Ini jawapannya pun dalam peratusan. Kalau ratio tu tinggi, dia menunjukkan bahawa higher amount of debt ataupun capital structure. Maksudnya syarikat ni dia punya hutang tu lebih besar berbanding dengan dia punya modal. Capital ni modal, modal, struktur modal. Kemudian yang ketiga adalah time interest earn ratio. Dikira berdasarkan earning before interest and taxes, EBIT. Ya, dibahagikan dengan interest, berapa interest yang dia bayar. Yang ini daripada income statement. Mana kita nak dapat dia punya figure ni? Daripada income statement. Ya, ambillah amount EBIT tu. Kadang-kadang dia kalau tengok kepada financial statement, ya, setiap company dia mungkin menggunakan perkataan yang sedikit berbeza-beza. Ya, kadang-kadang digunakan sales, kadang-kadang digunakan revenue. EBIT ni mungkin pendapatan, pendapatan kasar, macam itulah. Jadi kena tengok item-item kat dalam income statement tu. Jadi time interest earn ratio ni dia mengukur adakah syarikat boleh membayar dia punya loan requirement and have lower risk of default. Maksudnya adalah kalau dia punya pendapatan sebelum interest dan taxes tinggi, maksudnya dia boleh bayar lah interest kat bawah ni. Ya. Kalau EBIT dia lebih kecil daripada interest, maksudnya dia tak mampu nak bayar dia punya loan dia. Tu maksud dia. Okey. Profitability ratios. Yang pertama, return on equity. Earning after tax ataupun net income dibahagikan dengan total equity. Jadi ini dalam income statement, yang ini dalam balance sheet. Jadi pelajar-pelajar perlu tahu daripada mana kita nak dapatkan figure tersebut. Ya, kita kena tahu setiap satu ni, earning after tax ni diduduk kat mana. Kalau total equity diduduk kat mana. Jadi jawapannya dalam peratusan, higher ratios indicate higher return to shareholders. Ni yang shareholder nak lah. Return on equity ni. Return on asset. Berapa banyak aset yang digunakan ni untuk meningkatkan dia punya profit. Ya. Answer in percentage. Higher ratio indicate higher return on firms investment. Ya. Asset adalah investment. Kemudian gross profit margin. Dikira berdasarkan gross profit divided by sales. Gross profit kita nak dapat mana? Gross profit adalah sales
minus COGS, kita dapat gross profit. Ni daripada mana? Income statement. So answer in percentage, higher ratios indicate higher contribution margin. Profitability ratios yang keempat adalah operating profit margin, di mana kita kira berdasarkan operating profit ataupun EBIT divided by sales. Ya. Answer in percentage, higher ratios indicate better productivity ataupun operation dia. Ya, efficient. Kemudian yang kelima, net profit margin dikira berdasarkan earning after tax ataupun dipanggil juga net income divided by sales. Ya. Jawapan dalam peratusan, higher ratio indicate better incomes to shareholders. Dan ratios yang terakhir sekali adalah market ataupun equity ratios. Yang pertama, earning per share dikira berdasarkan earning after tax divided by number of shares in common stock. Okay, earning after tax ni adalah dalam income statement. Number of shares of common stock adalah dalam balance sheet bahagian equity. Ya. Answer in dollar sign, higher ratio indicate better incomes per share. Price to earning ratio dikira berdasarkan market price per share. Ya, market price per share divided by EPS. Yang ni kita akan tengok dalam contoh nanti. Ya. Kemudian answer in X, higher ratio indicates the firm market price is overvalued. Ya. Maksudnya kat sini adalah market price dia lebih tinggi berdasarkan berbanding dengan earning per share. Kemudian yang ketiga, market per book ratio dikira berdasarkan market price per share divided by book value per share. Di mana answer in X, dia tak nampak bawah ni. Answer in X, higher ratio indicates the firm's market price is overvalued. Okay. Jadi ini adalah contoh yang saya akan cover dalam kelas tutorial nanti.